Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Nama ana Muhammad Amr Syafiq bin Muhammad Syukri, nombor menteri 201000586. InsyaAllah pada hari ini kumpulan anak ingin membentangkan tajuk qazaf. Baik, maksud qazaf. Qazaf dari segi bahasa ialah melontarkan sesuatu sama ada dengan batu atau seumpama dengannya. Manakala dari segi syarak pula ialah melemparkan tuduhan zina kepada orang yang baik lagi suci atau menafikan keturunannya. Adapun melemparkan tuduhan yang lain daripada zina atau menafikan keturunannya seperti melemparkan tuduhan kafir, mencuri, minum arak dan sebagainya, termasuk mencerca, memaki hamun dengan bertujuan untuk menghina, maka pesalah-pesalah yang tersebut tidak dikenakan hukuman had tetapi dikenakan hukuman ta'zir. Dengan demikian boleh dikatakan bahawa dalam syariat Islam ada dua jenis qazaf. Yang pertama, qazaf yang pesalahnya dikenakan hukuman had, dan yang kedua, qazaf yang pesalahnya hanya dikenakan hukuman ta'zir. Punca utama bagi kesalahan yang dilakukan menerusi lidah seperti membuat tuduhan palsu, mencerca, memaki dan sebagainya. Kerana Islam melarang berbuat bohong dan putar belik, dan sebaliknya menggalakkan bercakap benar dalam apa jua keadaan. Sebab itulah bagi orang yang bercakap benar tidak boleh dikenakan hukuman, dan tidak boleh dikenakan hukuman ke atas orang yang memanggil hai penzina kalau orang tu memang benar-benar berzina, atau menggelarkan seorang itu pencuri kalau memang sabit dia itu pencuri, atau mengatakan seorang itu kafir jika memang sabit dia itu kafir. Seterusnya, sumber-sumber hukum mengenai qazaf. Melemparkan tuduhan zina yang tidak berasas adalah diharamkan di sisi syarak, berasaskan pada nas Al-Quran dan Al-Sunnah, yakni hadis. Di antaranya firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan mereka yang melemparkan tuduhan zina, yakni tuduhan palsu, tidak ke atas perempuan yang suci lagi bersih, kemudian tidak membawa 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu dengan 80 kali deraan, yakni 80 kali sebatan. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan merekalah orang-orang yang fasik. Lagi firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya orang yang menuduh berzina kepada wanita-wanita yang baik dan yang lupa melakukan perbuatan keji lagi beriman, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagilah mereka azab yang pedih. Seterusnya dari hadis Rasulullah, maksudnya jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Mereka bertanya kepada Rasulullah, apakah itu? Rasulullah menjawab, menyekutuai Allah, sihir, membunuh orang yang diharamkan Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan di jalan Allah, dan yang menuduh perempuan yang baik lagi beriman membuat zina. Berdasarkan nas-nas di atas, jelaslah bahawa qazaf adalah di antara dosa-dosa besar yang pesalahnya berhak dikenakan hukuman berat di dunia maupun di akhirat. Seterusnya, rukun-rukun kesalahan qazaf. Ini ada 3. Yang pertama, menuduh zina atau menafikan keturunan. Yang kedua, syarat-syarat yang membuat tuduhan dan yang dilemparkan tuduhan. Dan yang ketiga, adanya qasad, yakni niat sengaja. Rukun yang pertama ialah melemparkan tuduhan zina atau menafikan keturunan. Apabila seorang tu menuduh orang lain membuat zina, sedangkan yang menuduh tu tidak dapat membuktikannya tuduhannya, maka orang yang menuduh tu boleh dikenakan had qazaf. Melemparkan tuduhan zina itu kadang-kadang menafikan nasab sekali, dan kadang-kadang tidak. Misalnya, contohnya orang tu panggil wahai anak zina. Dengan panggilan tu berarti dia telah dinafikan nasabnya dan ibunya telah dilemparkan tuduhan zina. Tapi kalau orang tu panggil wahai orang yang berzina, bermakna orang tu hanya melemparkan tuduhan zina. Adapun jika tuduhan itu bukan tuduhan zina dan menafikan keturunan, maka tidak dikenakan had, seperti melemparkan tuduhan kepada seorang melakukan kekufuran, makan rasuah, pengkhianat, minum arak dan sebagainya, maka orang yang membuat tuduhan tak berasas tu boleh dikenakan hukuman ta'zir. Begitu juga kalau tuduhan membuat zina dan menafikan nasab itu tidak mencukupi syarat,
syarat-syarat had, maka dikenakan hukuman takzir. Manakala melemparkan tuduhan tidak berasas seperti tuduhan liwat, menurut jumhur ulama adalah sama seperti melemparkan tuduhan zina, kerana mereka menganggap liwat tu adalah seperti zina. Dan yang melakukan liwat adalah berzina, sama ada yang melakukan atau yang dilakukan liwat itu perempuan atau lelaki. Imam Abu Hanifah mempunyai pandangan yang berbeza, itu orang yang melemparkan tuduhan yang tidak berasas dengan tuduhan liwat itu tidak dikenakan hukuman had, bahkan dikenakan hukuman takzir, kerana beliau menerima perbuatan liwat itu sebagai zina. Sekiranya seorang itu menuduh dengan sesuatu yang tidak maksiat, umpamanya seorang itu dikatakan sebagai gila, mandul, pekak, mati pucuk atau sebagainya, maka yang menuduh itu boleh dikenakan hukuman takzir, walaupun tuduhan yang dilemparkan itu memang betul atau tepat. Ini ialah kerana tuduhan-tuduhan yang dilemparkan semata-mata untuk menyakitkan hati dan menjatuhkan maruah yang tidak tentu fasad. Seterusnya sambung kepada Afiq Azim. Nama Muhammad Saidin bin Sarudin, nombor metrik 20100603. Anak angkat sambung iaitu cara-cara melemparkan tuduhan qazaf. Cara melemparkan tuduhan ini ada kalanya dengan perkataan yang terang, ada kalanya yang kiasan, ada kalanya yang sindiran. Yang dikatakan sarih ialah tuduhan yang menggunakan perkataan yang jelas yang tidak mengandungi makna selain daripada zina dan penafian nasab. Manakala tuduhan yang menggunakan perkataan yang tidak terang yang boleh membawa erti zina atau selainnya, maka dinamakan kinayah atau ta'rif. Jika seorang berkata wahai penzina, atau hai kamu yang berzina, atau bapa kamu berzina, atau ibumu berzina, semuanya itu adalah dari jenis qazaf sarih. Manakala dengan perkataan seperti wahai pelacur, wahai orang yang melakukan perbuatan keji dan terkutuk, wahai orang yang keji dan sebagainya adalah dari jenis kinayah. Manakala jenis ta'rif adalah seperti menggunakan perkataan aku tidak berzina dan ibuku pun tidak atau isterimu sudah kurosakkan, atau aku rosakkan rumah tangga dan sebagainya. Imam Malik berpendapat tuduhan qazaf dengan kinayah atau ta'rif boleh dikenakan hukuman had sekiranya tuduhan dengan kinayah atau ta'rif dapat difahami bahawa maksudnya ialah qazaf, atau ada bukti yang mengaitkan bahawa orang yang menuduh dengan perkataan yang jelas itu memang bermaksud qazaf. Rukun kedua, syarat-syarat yang melemparkan tuduhan yang berasas ialah baligh, berakal dan dengan kerelaan diri sendiri. Ini berarti sekiranya orang yang membuat tuduhan itu kanak-kanak yang belum balik atau orang gila ataupun dipaksa, maka tidak wajib had ke atas mereka berdasarkan hadis yang bermaksud diangkat kolam daripada 3 golongan manusia. Nombor 2, orang itu mestilah mengetahui tentang haramnya qazaf. Kalau dia jahil, maka tidak diwajibkan had ke atasnya. Alasan kejahilan boleh diterima dengan syarat-syarat yang telah diterangkan dahulu. Seorang itu bukan ibu dan datuk hingga ke atas kepada orang yang dilemparkan tuduhan. Syarat-syarat orang yang dilemparkan tuduhan. Orang yang dilemparkan tuduhan itu diketahui walaupun ia sudah mati. Sebaliknya, jika dilemparkan tuduhan palsu tidak diketahui seorangnya, maka orang yang membuat tuduhan palsu itu tidak wajib dikenakan had. Yang kedua, seorang muhsin. Apa yang dimaksud seorang muhsin?
Muhsin dalam masalah qazaf ialah seorang yang balik berakal, merdeka, Islam dan suci daripada perbuatan zina. Itu saja daripada pematangan anda. Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun ketiga, sengaja atau kasad melakukan jenayah. Yang dimaksudkan dengan sengaja ialah umpamanya seorang yang membuat tuduhan tidak berasas tentang zina atau menafikan nasabnya itu dalam keadaan dia mengetahui tuduhan yang dilemparkan itu adalah tidak betul, dan yang dikatakan dia mengetahui tuduhan itu tidak betul ialah kerana dia tidak dapat membuktikan yang tuduhannya itu betul oleh sebab dakwaan seseorang yang mengatakan bahawa tuduhan zina yang dilemparkan itu benar tidak boleh diterima terus, kerana sebelum seorang itu membuat tuduhan maka diwajibkan ke atasnya menyediakan bukti yang menyokong tuduhannya. Yang pertama, mestilah adanya tuntutan daripada orang yang dilemparkan tuduhan, iaitu dengan cara orang yang dilemparkan tuduhan tak berasas itu mengadu kepada pihak berkenaan. Ini kerana qazaf adalah dianggap sebagai hak anak Adam, yang bererti orang yang dilemparkan tuduhan sahaja yang berhak menuntut balasan kepada yang membuat tuduhan palsu kepadanya. Jika tidak ada permintaan daripada pihak yang teraniaya, maka hukuman had tidak boleh dikenakan kepada yang membuat tuduhan palsu zina. Yang kedua, orang yang membuat tuduhan itu tidak dapat membuktikan kebenaran dakwaannya. Bukti-bukti yang mensabitkan kesalahan qazaf. Yang pertama, kesaksian syahadah. Untuk membuktikan kesalahan qazaf kepada qazif, orang yang membuat tuduhan palsu zina, ialah dengan disaksikan oleh saksi yang mempunyai syarat seperti dalam saksi-saksi zina, iaitu saksi mestilah seorang Islam, baligh, berakal, adil, dapat bertutur, dapat mengingatkan dan tidak ada hubungan keluarga. Begitulah juga saksi-saksi mesti terdiri orang lelaki, walaupun setengah ulama mengatakan saksi itu terdiri dari seorang lelaki dan 2 orang perempuan adalah memadai. Bilangan saksi itu seramai 2 orang lelaki adalah mencukupi untuk mensabitkan kesalahan qazaf kepada qazif. Akan tetapi, untuk menafikan tuduhan qazaf, maka orang yang didakwa membuat tuduhan palsu zina itu hendaklah mematuhi salah satu daripada berikut. Yang pertama, menafikan dakwaan kesalahan qazaf dengan membawa saksi-saksi seberapa banyak dengan tidak dihad kepada bilangan tertentu. Yang kedua, menegaskan bahawa orang yang dilemparkan tuduhan yang tidak berasas itu mengakui kebenaran tuduhannya. Untuk membela dirinya ini memadai dengan membawa 2 saksi lelaki atau seorang lelaki dan seorang perempuan. Yang ketiga, mengaku membuat kesalahan qazaf, dan dalam keadaan ini dia mesti membuktikan kebenaran tuduhan zina yang dilemparkan kepada seorang, iaitu dengan membawa saksi seramai 4 orang yang benar-benar menyaksikan orang yang dilemparkan tuduhan zina itu memang melakukan zina. Yang kedua, pengakuan atau ikrar. Sabit kesalahan qazaf dengan adanya pengakuan sendiri
daripada orang yang membuat tuduhan tak berasas kepada seorang berbuat zina dengan sekali pengakuan dalam majlis kehakiman sudah memadai. Jika pengakuan membuat tuduhan itu tidak di majlis qada, maka menurut Abu Hanifah harus disaksikan pengakuan itu. Yang ketiga, dengan sumpah. Mengikut Imam Syafi'i, kesalahan qazaf boleh disabitkan melalui sumpah jika pihak yang dilemparkan tuduhan itu tidak mempunyai bukti lain, maka dia meminta tolong orang yang melemparkan tuduhan itu bersumpah bahawa dia tidak membuat tuduhan. Kalau dia tidak mahu bersumpah bahawa dia tidak membuat tuduhan, kalau dia tidak mahu bersumpah begitu, maka sabitlah kesalahan qazaf kepadanya. Begitu juga Imam Syafi'i berpendapat bahawa andai orang yang melemparkan tuduhan itu tidak mempunyai keterangan yang mengesahkan tuduhannya, maka dia boleh meminta kepada yang dilemparkan tuduhan bersumpah bahawa dia bersih daripada zina. Wallahu a'lam. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farislihi bin Ahmad Firdaus, nombor metrik 201005883. Hari ini saya akan sambung kepada bab hukuman kepada pesalah qazaf. Okey, yang pertama, dera sebanyak 80 kali jika pesalah-pesalahnya seorang yang merdeka, dan 40 kali dera jika ia seorang hamba mengikut pendapat kebanyakan ulama. Okey. Yang kedua, tidak diterima kesaksiannya dan dianggap sebagai seorang yang fasik, bersumberkan kepada nas Al-Quran, maksudnya, dan mereka membuat tuduhan zina kepada perempuan-perempuan yang suci daripada zina. Kemudian mereka tidak membawa 4 orang saksi-saksi, maka deralah mereka sebanyak 80 kali dera, dan jangan kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya, dan mereka ialah orang-orang yang fasik. Okey, tidak diterima kesaksian. Semua ulama bersepakat mengatakan bahawa orang yang telah sabit kesalahan qazaf tidak boleh diterima kesaksiannya selagi tidak bertaubat, kerana dia telah melakukan maksiat dengan tidak bertaubat daripadanya. Selain itu, maka hilanglah sifat keadilan, sedangkan sifat adil adalah syarat bagi saksi-saksi. Menurut Abu Hanifah Al-Auza'i dan Al-Tawri, kesaksiannya tidak boleh diterima walaupun dia sudah bertaubat. Manakala Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad berpendapat bahawa kesaksian orang yang dihukum had qazaf sesudah ia bertaubat boleh diterima. Yang pertama, Allah Ta'ala menyebutkan perkataan maksudnya tidak menerima kesaksian adalah sebagai hukuman kepada orang-orang yang bersalah qazaf. Kalaulah kesaksian itu diterima selepas bertaubat, maka itu tidak dinamakan sebagai hukuman, kerana orang yang membuat tuduhan palsu zina itu adalah hukum sebagai orang yang fasik. Sedangkan orang yang fasik dengan apa jua sebab adalah tidak diterima kesaksian mereka, maka sebab itulah memang munasabah mereka tidak diterima menjadi saksi walaupun mereka salah bertaubat. Firman Allah maksudnya, dan janganlah kamu kesaksian mereka selama-lamanya, disebabkan perkataan sebagai mengusatkan lagi keadaan, tidak diterima kesaksian mereka walaupun mereka telah bertaubat. Kesimpulan hukuman kepada pesalah qazaf di sini, kesimpulannya ialah perkataan hudad adalah perkataan ganda daripada had. Dalam kamus Arab, had adalah membawa maksud dijadikan bagi sesuatu itu sekatan atau yang memisahkan antara dua perkara, atau menghabiskan sesuatu atau mencegah seseorang daripada melakukan kesalahan dan sebagainya. Pengertian-pengertian yang tersebut di atas memberikan suatu kefahaman tentang mengapa istilah had itu digunakan bagi beberapa kesalahan seperti mencuri, berzina, minum arak dan sebagainya.
Penggunaan ini bertujuan menyedarkan manusia bahawa hukuman ini mampu mencegah manusia daripada melakukan jenayah itu. Hudud juga merupakan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada semua manusia agar berubah perangai daripada tidak baik kepada baik. Tujuan dia adalah untuk kebaikan manusia. Tujuan dia hikmah melaksanakan hudud dalam Islam seperti yang terkandung dalam pengertian di atas adalah untuk kebaikan manusia. Terjugat agar terselamat daripada hukuman dunia dan yang amat penting terselamat daripada siksaan di akhirat. Tanpa melaksanakan hukum-hukum hudud ini, manusia akan berhadapan dengan siksa Allah yang amat pedih dan dahsyat. Para fuqaha telah mentakrifkan hudud ini sebagai hukuman yang ditetapkan wajib dilaksanakan untuk menunaikan hak Allah. Pelaksanaan hudud ini juga di dalam Islam walaupun pada zahirnya kelihatan seperti bencana yang agak keras dan kasar ke atas pesalah, namun pada hakikatnya ia adalah satu rahmat kepada pesalah itu sendiri dan kepada masyarakat umumnya, rahmat kepada pesalah kerana hukuman itu akan menyedarkan dan mengembalikan secara ke jalan yang baik yang diredai oleh Allah. Ia juga bertujuan untuk menghindarkan masyarakat daripada melakukan perkara yang terkeji di sisi agama Islam. Dengan yang demikian akan hormatilah masyarakat umum daripada bencana jenayah. Wallahu a'lam.